Subhanallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir segala alam. Selawat dan juga salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama ya kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Itulah selawat yang paling sempurna, selawat yang paling afdal. Itu dijawab oleh Nabi SAW. Selawat yang kita baca di dalam At-Tahiyyat, Masya Allah. Kalau kita baca selawat ni bukan semestinya dalam solat je, di luar solat pun kita boleh baca selawat ni. Walaupun kita baca 3 kali sebab panjang, boleh jadi lebih baik daripada selawat yang ringkas tapi banyak. Paling utama bab selawat, bab zikir, istighfar, apa saja, perlu dihadirkan hati, perlu khusyuk, perlu dalam keadaan kita sedar kita sedang berselawat dan sedar kita sedang memuji Allah. Kadang kita zikir, kita selawat, istighfar dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan leka, dalam keadaan lalai, dalam keadaan dilagukan sahaja. Jadi zikir-zikir ni maksud dia apa? Sebut dan ingat. Maksud zikir ni bukan sebut je, bukan pada lidah. Zakarah juga membawa maksud ingat. Sebut dan ingat. Sebut Allah, hati ingat Allah. Lidah selawat pada Nabi, hati dan akal fikiran ingat pada Nabi. Barulah selawat dan zikir kita itu bernilai tinggi, Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Khabar baik, Masya Allah. Dah minum air? Ulang ada pada jatuh atas yang Asyak. Pandai lah. Saya Masya Allah, 2 adik ipar orang Kedah. 2 adik ipar orang Kedah. Lepas tu adik bongsu Nabila, dia nikah bukan orang Kedah, orang Perlis. Dia tahu juga tak. Bukan nikah, dia akan nikah. Dah bertunang lah dalam bulan 9 lagi tu kan. Jadi dia akan duduk kat Penang sebab bakal suami tu akan duduk kat Penang. Itu adik bongsu, seorang lagi lah yang belum nikah, baru habis belajar dekat Indonesia. Hari ni Kombo, dia buat medik kat situ, bakal doktor insyaAllah. Jadi selalu dah datang Kedah ni. Sebelumnya adik nombor 9 pun belajar kat Indonesia pula. Jadi ada 2 adik-beradik, ada adik duduk kat Kulim. Tak jauh lah Kedah ni, macam kampung jugalah. Tapi tak ada lah reti sangat dekat Kedah. Rasa semua nak belaka. Orang Kedah dengar macam semua tetap Tapi memang unik lah kan bahasa Kedah ni. Kalau orang tak faham nak kasar. Orang ingat bunyi macam tengah bergaduh lelaki bini. Rupanya tengah berkasih sayang. Rupanya tengah bergurau, tengah bercinta. Tapi dengar tu kan. Sebab kalau bunyi dah belakang macam ketak je bunyi tu, apa semua kan. Rupanya tu lah perbezaan
kita punya budaya kan. Orang Terengganu macam saya orang Terengganu. Kalau orang luar kita dengar bunyi kasar kan. Contohnya bunyi bengong lah. Orang luar apa cakap orang bengong banget. Sebenarnya kadang bengong tu kebingungan. Gitu kan. Anak jantan, anak tina. Bunyi macam jantan betina tu kan biasa. Kasar lah, binatang je kan. Tetapi kita ni macam anak tina ni dia jadi bukanlah kasar macam tu. Jadi bila kita faham logat tu, kita pun menghormati. Kita tak bolehlah sama macam apa yang kita rasa dan kita faham. Masya Allah. Baik, pertama sekali nak ucap terima kasih dan tahniah setinggi-tingginya kepada penganjur Masjid Al-Bushra Merbuk Kedah. Oh hebat masjid ni. Bukan apa, program ni baru confirm kemarin je. Dapat info semalam kan. Confirm tu pada waktu maghrib hari Jumaat. Hujan dan siap malam tu juga portal. Sebenarnya Ustaz Firdaus ni dah minta lama dah. Ya Allah, dia punya tahu je lah Ustaz Firdaus tu punya berlari macam mana kan. Dia jalan berjalan kan. Dia sudah berlari, ya kan. Kau berlari sana, kau berlari sini, lompat sana, lompat sini, panjat sana, panjat sini. Macam-macam kalau jumpa dia memang kena berlari lah kejap. Nak bercakap sambil berlari dia. Subhanallah, memang dah lama pun dia kejap, segar main datang. Anak tadi dengan suami, dengan orang tu, dengan orang ni, macam tu lah kan perangai dia. Kita dah tahu kalau dia nak. Tapi bukan dia tak nak datang. Cuma sekali kan Kedah ni datang saya lah setahun sekali atau setahun 2 kali. Jadi sebenarnya masjid yang nunggu 2-3-4 tahun pun ada yang belum dapat. Dan saat kami dah pernah sampai masjid ni sebelum Covid dulu, betul tak? Tapi masa tu bukan masjid sekarang tu, masjid lama. Masjid lama. Lepas tu digoborkan semuanya. Lepas tu bina yang baru. Betul kan? Ke gobor separuh? Oh bongbong je. Oh maksudnya ni yang terkalah. Lepas tu tambah-tambah bongbong apa semua. Masya Allah. Lepas tu saya terkejut tengok dah pernah macam-macam ada keliling. Dulu tak ada lagi. 5 tahun lepas tu saya datang. Ke 6 tahun lepas. Lama sangat. Suami sedap minta maaf ini selama keempat. Jadi selama tak berhenti. Boleh campur bebel lagi. Okey. Jadi Masya Allah lama sangat tak datang. Bila tengok perubahan yang sangat hebat, saya tulis tadi dalam grup. Mungkin yang turun ni lebih kurang 10 orang yang turun. Saya kata pusing habis tengok apa yang ada, belajar daripada mereka. Masya Allah. Tapi Ustaz Firdaus tak ada pagi ni kan. Sebab mengejut, dia pun ada program. Masya Allah. Mungkin dia berlari ikut habis program tu, dia tunggu berlari. Mana tahu sempat jumpa. Jadi terima kasih sangat proaktif, sangat cekap apa semua. Dan penyebaran maklumat sangat cekap. Saya terkejut. Sebab penuh juga di luar masjid ni. Ya Allah, tak ada kerja ke ni? Dan hari Ahad Kedah ni tak cuti betul tak? Hari bekerja di sekolah, saya berfikir tak apalah. Kita ala-ala datang, kita pergilah ke Masjid Bushra. Asalnya saya ingat nak singgah, nak tengok perubahan. Langsung kita kata buat kuliah. Masya Allah, kerja tak pernah habis, betul kan? Kerja tak pernah pencen. Kita rehat, pencen dalam kubur. Sebab itu orang Islam, kita nak jadi orang bermanfaat seperti mana Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'un linnas. Ikut saya. Khairun nas anfa'un linnas. Khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Masya Allah. Jadi
Kita ni nak jadi orang yang bermanfaat, bukan kena jadi penceramah, pendakwah, jadi ada jawatan, ada pangkat, ada kedudukan, kena jadi zikir masjid. Apapun kedudukan kita sekarang, seribu makcik duduk kat rumah je ustazah, tak ada kerja apa-apa. Makcik duduk kat rumah pun dengan laki makcik je. Makcik tengok muka dia tengok muka makcik macam tu je. Makcik duduk sorang-sorang, laki pun dah lama meninggal ustazah. Tetap boleh memberi manfaat. Sebab dia punya speaker ni memang hebat betul lah, kena jauh sikit. Oh Masya Allah, saya jadi cakap pun tak perlu tinggi suara. Cakap sikit kalau kat rumah ada speaker elok kan. Hari makan, oh gitu kan. Tu yang kadang suara hilang kan, nak panggil semua makan. Kejut tidur lah. Lepas tu kadang sebab tengok ada stokin bergulung, bila satu rumah bergegar. Stokin kadang elok letak atas meja kan. Kita pun tanya, stokin apa letak meja ni? Padahal dah tahu stokin siapa buat tanya. Kita kadang hilang suara mak-mak tu kan. Dah 2 tahun, 3 tahun ulang benda yang sama. Tapi itu menunjukkan mak tu dah jadi nenek pun dia masih beri manfaat. Dia masih lagi ulang nasihat yang sama 20 tahun, 30 tahun. Dia tak pernah lah letak jawatan. Nenek nak letak jawatan, tak nak jadi nenek lagi lah. Tapi apa ni nenek? Susah lah. Wan ni, biasa orang Kedah, kalau nenek ni, Wan. Tu. Susah lah jadi tok cucu yang nakal ni. Susah lah. Nenek, atuk tak nak jadi tok lagi lah. Nak letak jawatan jadi mak, tak boleh. Letak jawatan jadi isteri, jadi ayah, jadi apa, jadi suami, tak boleh. Semua itu datang dengan amanah. Nenek ada amanah dia. Bagaimana Nabi tunjuk contoh, walaupun cucu tu Hasan dan Husain dan Zainab ada lagi nama-nama cucu yang lain, Nabi tetap menjalankan tanggungjawab. Jadi atuk yang terbaik, beri bimbingan, beri contoh tauladan dan sebagainya. Masya Allah. Sebab kadang-kadang minta maaf, tok-tok ni pula yang sekat anak tu nak didik anak. Sebab nampak anak tu bertegang sangat dengan anak. Janganlah macam tu sangat dengan budak-budak tu kecil lagi. Anak tu kau boleh jawab, mak ni tak ingat ke kita berikan masa kecil dulu kena piat dengan mak. Tapi bila mak dah jadi nenek, hati lembut benar. Kan? Cuma anak tu mendam dia lah. Mak ni lupa ke masa kecil dia bertegas. Dia apa dia ni. Tapi hari ni nak bertegas dengan anak dia depan mak, tak boleh. Tok asyik tak setuju je. Tok asyik nampak tak kena je. Tok sekian-sekian. Jadi kadang duduk satu rumah, bila dengan anak ada anak, tok dengan cucu, susah sangat dalam proses mendidik anak. Jadi konflik selalu, jadi gaduh selalu. Jadi anak yang kecil tu, kalau mak marah, dia pergi kat tok dia. Tok dia pergi kat nenek dia. Nenek dia pula marah mak dia depan cucu tu. Kau ni kenapa buat cucu mak macam ni? Kau tak ada. Memang. Subhanallah. Ingat balik masa kita kecil dulu struggle didik anak kan? Struggle nak betulkan anak. Kalau mak ayah saya pula macam terbalik sikit lah. Kalau nampak ada benda yang tak kena dengan cucu tu, kita pula berdebar kena panggil. Tak tegur ke anak tu? Tak bertegas ke dengan anak tu? Pakaian anak tu, kita tengok anak kita pun dah satu. Pakaian anak tu kalau daripada kecil tak ubah, tak bagi dia pakai sopan-sopan, nanti kan dah terbiasa. Ikutlah pasal akhlak ke, pasal jalan tak tunduk ke. Oh Masya Allah. Maksudnya kalau balik kampung tu lagi kena pesan macam-macam dekat anak. Nanti depan Tok Wan gini-gini, depan Tok Kim gini-gini, nanti gini-gini. Sebab apa? Nanti mak ayah kan tegur kita sebab apa tak bertegas. Kenapa tak tegur, kenapa tak didik, tak beri perhatian pada akhlak dan sebagainya. Masya Allah. Okey puan-puan, ibu-ibu muslimat sekalian, Masya Allah. Siapa yang kali pertama jumpa ni, tengok depan-depan saya ni? Angkat tangan, jumpa depan-depan ni. Jauh saya datang ni dari Negeri Sembilan. Oh ni dah selalu jumpa yang lain? Oh dah pernah jumpa? Masya Allah. Mai dah. Madar.
Tu kat Medan tu kan. Sini nama dah kan. Yelah, ni jumpa tu 5 tahun lepas ni lah. Masya Allah, tu macam dah tak jumpa lah rasanya. Kan, sebab 5 tahun tu. Kan, kiranya kali pertama balik lah ni. Masya Allah, para wanita sekalian. Allah sayang sangat wanita. Nabi Muhammad SAW sayang sangat wanita. Dik, kamu tolong cari khutbah terakhir Nabi. Khutbah terakhir Nabi sebelum Nabi wafat dalam Hajjul Wada, dalam haji perpisahan, Nabi buat khutbah terakhir di atas Bukit Arafah, dan separuh daripada wasiat Nabi adalah tentang wanita. Separuh daripada khutbah Nabi adalah peringatan Nabi kepada lelaki supaya jaga wanita. Nabi pesan kepada suami supaya berlembut dan bersabar dengan wanita, supaya meluruskan wanita dengan penuh kasih sayang. Masya Allah, Nabi sayang sangat wanita. Nabi tunjuk bagaimana seorang suami perlu menunjukkan kasih sayang, perhatian, penghargaan kepada wanita. Sebab itu ada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk. Masya Allah, selamat datang, masuk. Macam rombongan bas dia ni. Bas ke? Daripada mana? Ya betul daripada Seremban. Pasal ni sebab tak dirancang kebetulan. Oh, dah pergi Madad, lepas tu datang sini. Masya Allah, masuk. Okey, boleh rapat lagi tak? Sebab kalau kat luar nanti tak nampak. Sian, rapat lagi. Masya Allah, saya ke belakang lagi. Ya Allah, 1 bas datang. 2 bas. Allahu Akbar. Orang perempuan memang tak ada kerja lah. Sukalah berjalan-jalan ni, naik bas rombongan Cik Kia. Subhanallah, kerja dia orang banyak tapi pandai betul orang perempuan atur masa. Dia atur ni, dia susul ni, nak jadi juga ikut rombongan. Masya Allah, sebab itu tak ada rombongan lelaki tak wujud dalam dunia ni. Rombongan bas lelaki semua. Itu memang salah satu keajaiban dunia lah. Betul tak? Kalau orang lelaki nak buat rombongan tak jadi rasanya. Cuba suruh suami-suami, bang, buatlah rombongan sesama lelaki. Mungkin adalah 2 orang. Akhirnya punya kereta. Orang perempuan bak merancang, bak mengatur, bak kalau dia nak pergi akan jadi juga. Kalau nak beli akhirnya ada juga barang tu. Dia punya semangat dan keseluruhan. Ada daripada Senawang, daripada KL ada Gombak, Melaka. Ya Allah, satu Malaysia kan. Boleh dek tunjuk ni. Diorang datang masuk dalam live ni. Kalau tak masukkan dalam live, diorang kecewa ni. Seorang lagi dek, ambil ni. Ambil, subhanallah. Iyo ni, diorang datang ni. Hanya tempat orang buat iyo. Okey. Ni dek, pusing. Tengok sana. Okey. Terima kasih, Masya Allah, sebab warna sama biru. Dia cakap comel Ustazah hari ni, hari lain saya tak comel. Subhanallah. Mungkin yang first time juga jumpa depan kan. Masya Allah. Anda selalu. Ya. Hati ya, kena na'i ni. Na'i orang datang dari jauh, kena na'i orang kampung. Kita na'i semua, Masya Allah. Program ni baru dibuat bahan semalam je ni. Masya Allah. Tak jadi hari ni tidur pagi kan. Biasa tidur kan pagi. Baru tahu juga. Oh iya ke? Saya program ni pun mengejut. Kami setuju kemarin. Semalam merusak bahan.
Suara saya ni sebab serak. Kalau yang sebenar tak ada kasar macam ni. Macam lelaki kan. Suara sebenar sedap lagi lah. Ni sebab serak dan kan terkejut kasar ni suara Ustazah. Kesian lagi dia. Tak ada lah. Ini sebab serak ya. Okey, babaylah sikit. Babaylah sikit. Masya Allah. Ya, ada 1,300 yang sedang menonton. Nanti dia naik lagi ni kalau start ceramah nanti. Biasa 3,000 lebih. Alhamdulillah, Masya Allah. Namanya pencipta ilmu. Okey. Masya Allah, subhanallah. Siapa kat sini suami pula. Siapa kat sini isteri orang? Angkat tangan. Dia ada suami. Ni dia tinggal dengan suaminya. Angkat tangan. Sampai ada suami lagi, makcik yang tak mengaku. Dia dah tengoknya. Tinggi lagi. Oh, hampir semua. Masya Allah. Suami apa abang kat rumah tu? Alhamdulillah. Sebelum tinggal tadi dah siap dah kan makan apa minum. Dia minum betul. Suami ni lagi pada kecil dia baby mak dia. Bila dah kahwin dia baby isteri dia. Betul kan? Manja. Masya Allah. Okey. Sekarang kita fokus balik ya. Tajuk kita apa dia? Darjat isteri solehah. Darjat isteri solehah. Siapa isteri solehah? Angkat tangan. Angkat silakan. Angkat. Mari kita perasan. Marilah kita ini doa. Ya, saya isteri solehah. Macam ni. Masya Allah, yakinnya adalah tak apa, insya-Allah mudah-mudahan memang solehah, isteri solehah. Ya, jumpa balik kat syurga insya-Allah. Okey, ibu-ibu para wanita sekalian. Bukannya nak jadi isteri solehah ni susah sangat. Sampai isteri solehah ni solat tahajud, solat duha tak tinggal, baca Quran selalu, zikir selalu. Kena tak boleh marah, tak pernah tinggi suara. Bukan masuk isteri solehah tu kita kena jadi wanita yang sempurna. Kalau gitu tak adalah isteri solehah. Isteri Nabi Muhammad SAW. Pada isteri Nabi juga manusia biasa macam kita, perempuan biasa. Kecuali Nabi tu kita tahu 2 kali, bukan 2 kali, 4 kali dibersihkan hati, dibelah hati. Allah tanam sifat Rahman, Allah tanam sifat-sifat akhlakul karimah, disucikan, tidak ada dosa dan sebagainya. Tapi isteri Nabi macam kita lah, wanita biasa. Dia angkat menjadi isteri Nabi SAW. Dan isteri Nabi juga tak lari daripada perangai macam kita ni. Bukan nak merendahkan nilai isteri Nabi Ummahatul Mukminat, Masya Allah. Wanita-wanita luar biasa pilihan Allah. Tapi kalau kita baca kisah-kisah yang terkandung dalam kitab-kitab himpunan kisah rumah tangga Nabi dengan isteri-isteri Nabi, kita akan dapati perangai macam lebih kurang je. Ada isteri Nabi yang merajuk dengan Nabi satu hari satu malam, tak boleh cakap dengan dia. Orang perempuan kita sampai ketua pun merajuk lagi, benar tak? Ingatkan dah tua-tua kita dah berubah kan? Ingatkan dah tahu tengok Haji ni. Walaupun sepanjang hajat tu merajuk dan tak dipujuk merajuk je kan? Masa merajuk tak dipujuk, kita rasa macam sedih ni, akulah wanita paling malam dalam dunia. Padahal nasib tu hampir semua wanita dah lalui. Lepas tu serik dah, merajuk tak duduk, lepas tu duduk diri sendiri. Aku tak nak dah merajuk, baru lepas sejam merajuk lagi. Contohnya Masya Allah. Macam perbualan malam tadi kan, saya dengan mak, lepas tu dengan suami saya. Kebetulan mak datang lah sebab dia nak kombo besok kan. Lepas tu cik suami saya cerita pasal apa? Mak saya cakap pasal apa? Oh, macam ginilah soalannya. Oh, pernah mandi dah? Pernah. Tapi saya pun cakap, masa tu saya tak turun mak, Asmat tak turun. Lepas tu suami saya diingat, dia tu kata masa tu Asmat merajuk, berarti tak turun.
Lepas tu mak saya jawab macam ni, oh PA. Orang tengah pagi PA, budak-budak yang menangis-nangis, yang merajuk, yang mengamuk tu PA. Oh, dengar PA rupanya. Macam tu. Masya Allah. Tapi nak cakap orang perempuan ni, kalau dah sakit, tak boleh berjalan pun dia boleh merajuk lagi. Contohlah dah terlantar, dah contohlah tak boleh dah lumpur. Ada wanita-wanita kan, suami dah uruskan. Oh, dia boleh merajuk lagi, marah lagi walau tak boleh berjalan. Masya Allah. Adalah cerita lain tu pasal merajuk isteri tak boleh berjalan. Tapi nak cakapnya, perangai merajuk perangai budak-budak ni, memang itu adalah sifat yang Allah ciptakan bagi wanita yang melengkapkan fitrah dia wanita. Perangai budak-budak sampai ketua tu masih ada. Sebab itu bila jadi nenek, panggil cedera budak. Bila cucu datang, macam mana nenek? Betul. Anak-anak jadi cedera budak. Anak cucu nenek. Dia punya goyang-goyang badan. Tengok atuk pula. Macam mana sambut cucu. Dah balik dah. Cantik je. Gitu je tak ada masalah. Ada dia. Orang perempuan dengan body language, dengan memek muka, dengan suara. Masya Allah. Sebab apa wanita ni penuh dengan kasih sayang. Dia tunjuk kasih sayang. Kalau jumpa sama-sama umur 60-70 akan sebaya jumpa. Lama tak jumpa, macam mana cara? Perlu lama tak jumpa macam tu lah. Orang lelaki, saya tengok macam suami saya, jumpa kawan sekolah menengah, jumpa kita je. Oh, saya kata, kawan sekolah menengah. Selalu jumpa tak lah, lepas sekolah ni baru jumpa. Kenapa nampak macam tak excited pun? Faham tak? 10 tahun tak jumpa, 2 tahun tak jumpa, tak excited. Dia kata excited. Excited je, tapi tak nampak. Jadi kontrol. Tapi nak cakap memang Allah ciptakan karakter berbeza. Orang lelaki kalau dia faham, suami-suami kalau faham, dia layan dia punya isteri tu. Bukan dia paksa isteri tu. Dah tua, berubah lah, tak kena goyang-goyang badan. Dah tua, tak kena gajuk buruk sangat. Kadang dah tua pun 60-70 gajuk lagi suami tu. Kalau tak nak layan, jangan marah dia. Dia lagi gajuk. Lepas tu nanti dia duduk di sini, sengih-sengih datang. Kalau nak makan, nak sesuatu. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, kita pernah tak dengar kisah isteri Nabi pecahkan pinggan sebab nak marah? Pernah dengar kisah tu kan? Masya Allah. Kita pernah pecahkan pinggan sebab nak marah? Pernah? Hampas pinggan, terus pecah. Tak apa, rahsia masing-masing. Okey, saya bukan pecah. Sebab apa? Saya basuh pinggan bersemangat sampai pecah pinggan tu. Okey, kan cinta ni pasal darjat isteri solehah. Pertama saya nak suruh kita faham, nak jadi isteri solehah bukan kena jadi isteri yang sempurna sampai kita rasa kita ni teruk sangat, kita ni dahsyat sangat, kita ni duduk cakap aku isteri yang jahat, aku isteri yang teruk, aku isteri yang derhaka. Kita duduk hina sangat diri kita, merendah sangat diri kita. Padahal Allah tak hina, tak rendah sangat pun kita sampai tahap tu. Allah tidak menuntut pun untuk kita jadi wanita yang sempurna, yang tak pernah marah, yang tak boleh tinggi suara, yang tak boleh tarik muka. Kalau macam tu boleh kita kata isteri memang dia solehah sungguh, tak pernah tarik muka dengan suami, tak pernah masak muka dengan suami. Takut apa? Takut dia terlalu memendam, dia tak boleh jadi diri dia. Mungkin suami tu ugut apa, kadang-kadang ada suami yang ugut dengan ayat, syurga awak terletak pada tangan saya tak? Kalau saya redha dengan awak dapat redha Allah, awak dapat syurga. Kalau saya tak redha dengan awak tak boleh cuba syurga. Ramai lelaki, ramai suami yang ugut isteri macam ni. Soalan dia lah yang penentu dan penilai isteri itu dapat redha Allah atau tidak. Sedangkan redha Allah terletak kepada lelaki suami yang Allah redha. Barulah layak dia nak cakap. Dan bahkan kalau lelaki ini baik, soleh, dia takkan guna ayat ugut macam tu, kecuali diberi nasihat elok-elok pada isteri. Saya
Sambung balik hadis Nabi tadi. Nabi bersabda, wahai pada lelaki, Nabi beri pesan, sesungguhnya wanita itu, isteri kamu itu diciptakan daripada tulang yang bengkok. Berhati-hati dalam meluruskannya. Jika kamu keras dalam meluruskan, maka tulang itu akan patah. Dan jika kamu tidak berusaha untuk meluruskan, maka dia tetap terus bengkok, buat salah, tetap buat salah. Masya Allah. Jadi Nabi pesan apa? Berhati-hati, sabar banyak dengan wanita. Kalau wanita banyak sabar dengan suami, suami pun banyak sabar. Saya nak tanya orang perempuan, kita perempuan. Saya kahwin nikah 19 tahun. Memanglah tak lama macam makcik-makcik. Siapa dah kahwin lebih 30 tahun? Angkat tinggi-tinggi, lebih 30 tahun. Nampak muka ceria lah lebih 30 tahun ni. Siapa kahwin lebih 40 tahun? 40 tahun lebih dah dia kahwin. Hati berapa orang legend? Angkat makcik. Oh, ni legend-legend. Lebih 40 tahun dah ni usia pernikahan. Sekarang ni dah 40 tahun nikah, bergaduh lagi tak? Gaduh, tengok makcik tu. Iya, bukanlah gaduh dia macam muda dulu. Adalah gaduh-gaduh sayang. Sebab manja, gaduh-gaduh manja, betul kan? Gaduh-gaduh sayang. Ada orang rasa kalau dah gaduh tu isteri rasa terus. Tak, memang namanya. Kalau berkawan pun sama. Kalau kawan baik ni, kalau kita boleh bergaduh tu kawan baik. Kalau tak pernah bergaduh bukan kawan baik. Itu kalau kawan baik, tidak gaduh baik semula. Sebab dia boleh luang bila dia tak berkenan dengan kawan. Dia boleh tak setuju. Bukan pendam, simpan semua indah-indah dan tetap. Kalau kita perasan yang kita berkawan boleh 2 tahun, 3 tahun, bukan tak pernah putus kan? Bukan tak pernah gaduh, bukan tak pernah menangis. Sama lah kita 20 tahun, 30 tahun, macam mana boleh hidup sama satu rumah, satu bilik kan? Subhanallah. Sebab itu sebenarnya, contoh ada anak-anak ni kan jumpa saya. Saya kan kaunselor, berbincang rumah tangga. Ustazah, mak ayah saya duduk umur 70 lebih dah, tapi bergaduh lagi. Saya pun cakap, elok dah. Anak ni kata, peninglah saya dengan orang gaduh. Ustazah macam mana? Saya kata, bila diorang masih bergaduh, maksudnya masih ada komunikasi, masih bercakap. Mereka masih boleh luah. Isteri luah pun tak puati, suami boleh luah. Itu jadi bergaduh. Kalau isteri seorang je, suami tak buat muka, tak jadi gaduh. Sebab mungkin suami tak cakap tapi buat muka. Lagilah Al-Naziz ni lah. Lepas tu saya tanya, lepas gaduh kita makan sama tak? Tu lah lepas gaduh makan sama. Lepas gaduh elok pula tidur sama. Saya cakap itulah bahasa cinta. Sebab orang muda sekarang ni tak faham. Ustazah kami baru 5 tahun tapi asyik gaduh. Saya kata bagus. Sebab apa? Kamu akan gaduh sampai 40-50 tahun lagi. Maksud saya bagus tu, jangan angkat bila suami isteri bergaduh, terus letak tak bahagia. Saya rasa saya tak bahagia dalam kami asyik bergaduh. Bergaduh sebab apa? Bila saya luar, dia jawab macam ni. Maksudnya ada komunikasi. Yang paling bahaya adalah silent dalam rumah tangga. Tak bercakap langsung. Tak pandang muka langsung. Tak tidur sama. Seminggu boleh tak cakap. Kita kalau merajuk, mulut tu tak ditahan juga nak bercakap. Walaupun nekat tak nak cakap. Tak ada orang bercakap juga. Bolehlah tahan. Tahan lapar, lagi mudah daripada tahan cakap. Subhanallah. Jadi kita janganlah terlalu letakkan rumah tangga bahagia ni kena gini, isteri soleha ni gini, suami soleh gini. Kita pun janganlah nak paksa suami itu, suami soleh bang awak ni bila nak jadi suami soleh. Bangunlah tahajud bang, anak jangan tinggal, duha jangan tinggal. Dengar ceramah ustaz ni, dengar ustaz Ahmad cakap macam ni, tahu tak gini. Awak ni bila nak ikut akhlak Nabi macam-macam. Awak tu suami pemimpin tau. Jadi yang perlu tunjuk contoh pada saya. Dan kita kena besar, pandai-pandai dah jadi contoh.
Awak kan sekian-sekian. Bila kita meletak ukuran suami terbaik, suami soleh itu begini. Bila suami kita tak macam tu, tak menjadi imam yang kita nampak, awak ni baca Quran sekat-sekat. Tengok imam tu, baca imam pula macam. Subhanallah, sama juga wahai ibu ayah, nenek, atuk sekalian, dengan anak dan cucu. Kita tengok anak orang lain hebat, bijak, kecil-kecil dah hafal tu, dah hafal ni. Tiba anak kita, cucu kita dah satu tak hafal lagi ayat kursi. Ayat kursi tu kan ada satu tak hafal lagi. Contoh, kita pun kata, apa ni, tak hafal lagi ni, madulah wan, anetok, nenek. Apa teruk benar? Padahal kita awal kursi dulu berapa tak tahu kan? Sebab apa? Kita tengok cucu orang lain dah pandai 5 tahun dah pandai macam-macam. Saya anak saya darjah 1 pun walaupun tulisan tu bersambung lagi semua. Saya pun tak tahu nak baca. Dan saya tengok komen cikgu sama je lagi. Tulisan perlu diperbaiki. Dah perempuan terbalik lagi lah apa lah. Lepas tu kan, bukan saya nak cakap, kadang saya rasa malu juga bila jumpa 3 penjumpa tu kan. Anak Ustazah Asma, tapi banyak benda tak tahu lagi kan, sekian-sekian. Tapi bukanlah nak ditekan, malulah ini dalam Ustazah Asma. Walaupun anak tu selalu kena, ini kan Ustazah Asma, macam ni kan Ustazah Asma, balik berani anak tu. Sebab dia marah dengan cikgu depan orang, dia rasa malu. Tapi kita sebagai ibu bapa ni, kita yang tahu macam mana nak didik anak cucu. Kita dengan suami tak ingat lain-lain, kita tak perlulah nak rajin bangkau kat jiran sebelah ni. Suami siap dikit, tahu tak? Siap bagi bunga. Awak anggap bunga daun pun tak. Contohlah kan. Kita boleh tegur pasangan, kita boleh nak luah perasaan, tapi jangan buat perbandingan. Perbandingan sangat menyakitkan. Kalau betul nak banding, jangan banding keburukan, banding kebaikan juga. Bang, jika tu tadi nampak suami dia tak nolong, saya syukur sangat awak memang rajin. Baru adik. Ini, saya tengok dia sebelah, rajin suami dia menyapu sampah. Agak tak awak memang taklah. Dia asyik banding yang buruk. Cuba banding yang baik, baru adik, kena adil. Bang, saya syukur dapat suami macam awak. Kenapa? Tadi saya tengok dekat kedai makan ada suami tu tinggi suara. Awak tak buat macam tu, saya kat depan orang, kat rumah dia awak buat, syukur sangat. Dia dah tak apa, okey lah tu. Saya pernah tengok. Ya Allah, saya pernah tengok depan mata saya. Tak erti nak dapur macam tak nampak. Sebab benda-benda gosip dia suka lah kita tengok. Masa tu kat kedai makan kan, isteri ni, Masya Allah, tengah cek tentang periksa dekat Cameron tu, dekat tempat bercuti lah. Yang mana kawasan tu tempat budak-budak main, ada macam-macam mainan kan. Pasal ada dah kedai makan, ada kedai-kedai food court je lah. Isteri ni duduk tanda ketang periksa. Kita nampak lah macam dia cikgu, dia duduk tanda-tanda pergi makan kan. Lepas tu suami pun datang macam marah. Awak ni datang bercuti pun dengan tinggi suara, dengan saya ni tak boleh nak buat tak dengar ni. Duduk tengok menangis juga, juga kat mata. Lepas tu kan duduk, isteri pun sambung juga ibarat tu. Suami lagi nak marah, tinggi suara, penting. Awak ni kita tengah bercuti, sibuk buat kerja sekolah ni sekian-sekian. Lepas tu dia boleh sebut, kalau saya tak sabar ni saya dah cegahkan awak. Sebut, saya ni nak menitik dari mata, anak-anak saya semua senyap. Bayangkan depan orang. Dan masa tu suami tu tak perasan saya mak dia tengok. Tapi suami tu macam perasan dalam muka saya nak sokong pada apa dia. Lepas tu kan, saya tengok isteri mengalir air mata. Subhanallah, tahu kan? Lepas tu suami tu pergi. Lepas tu ada ayah ikut dan ayah tengok anak ayah perangai. Dia boleh makan pula depan bapak dua. Faham tak? Saya kata tu depan orang kat rumah tak tahu lah.
Lepas tu suami tu pergi kan, lelaki tu pergi. Saya pun pergilah jumpa isteri tu. Bukan nak tambah apa-apa, sebab tempat bercuti ni penuh, sebab kita tak tahu apa cerita. Dan mungkin suami ni dah lama untuk cakap nak bercuti dengan bawa kerja sekolah apa semua. Tapi sini cakap, Ustazah, saya ni buat kerja cikgu lain Ustazah, sebab saya kena ganti cikgu bersalin. Jadi saya ni bukan subjek saya. Saya dah cuba dah nak siapkan tentang jawab peksa ni, tapi saya dah cakap dekat suami awal-awal saya boleh ikut nak pergi bercuti, tapi saya terpaksa juga kena hantar. Sebenarnya kali akhir semalam, nanti saya kena magang dengan guru besar. Saya kena magang dengan guru besar dengan berat ni, saya kena magang dengan suami. Siapa yang nak faham saya Ustaz? Allahu Akbar. Saya pun suami dah tunggu nak dibawa anak berjalan, peluk-peluk, doa sabar. Tu dia mampu. Mampu sekalian, Masya Allah. Allahu Akbar. Sebab itu kalau kita lihat keburukan pada suami kita, lihat juga kebaikan. Kadang nampak buruk, bagi perempuan lain suami kita tu dah baik sangat dah. Dah untung sangat dah. Kita yang duduk sekali yang tak nampak keberuntungan tu. Saya nak tanya jugalah muslimat, mana lagi banyak sabar? Kita dengan suami ke suami dengan kita? Mana lagi banyak sabar? Satu sokong isteri lagi banyak sabar, tak ada. Okay. Siapa kata suami lagi banyak sabar dengan isteri? Okey. Dan paling ramai yang tak angkat tangan apa-apa, dia tak ada pendirian, tak ada pendirian. Ataupun yang tak angkat tangan tu berdua Ustazah sama je. Hakikat sebenar sama-sama sabar. Tak ada yang kita nak guna ayat, awak tahu tak, saya banyak sabar dengan awak. Hidup saya dengan awak 30 tahun, 40 tahun, sabar je mengantar. Tak boleh juga kita cakap macam tu. Sebab yang banyak sebut pasal sabar, tak sabar dengan perempuan. Orang lelaki dia banyak diam, dia banyak menyimpan ataupun dia malah layan. Okey. Jadi saya nak baca ni khutbah terakhir Nabi SAW ketika peristiwa haji perpisahan, hajjul wada ataupun hajjul wada. Okey, saya baca ni hadis pesan terakhir. Kamu kena cari ini, tak boleh ni, kena cari khutbah penuh. Ini dia putus-putus tau, sikit-sikit. Khutbah penuh. Subhanallah, para wanita, para muslimat, para wanita salihah sekalian, insya-Allah bidadari di dunia dan juga bidadari di dunia. Wanita perhiasan dunia dan juga bidadari di syurga. Subhanallah. Kita nak tak jadi isteri salihah? Nak tak jadi wanita salihah? Masya Allah. Sifat utama wanita salihah ataupun isteri salihah, kalau yang tak ada suami, berpisah atau bercerai ataupun meninggal, maka kita kekal menjadi wanita yang salihah. Dan ini disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, apabila seorang wanita itu pertama dia menjaga solatnya. Jadi ciri pertama utama wanita salihah dalam hadis ini, jaga solat. Jika mampu, bukan jika sebenarnya mampu, cuma kurang kuat mahu, jagalah solat di awal waktu sedaya upaya. Ada seorang orang yang umur dia dah 100 tahun, matanya tegang lagi, lelaki. Ada seorang tasri, dia pengasas kepada bank, pengasas itu, pengasas ni banyak. Saya pergi ke rumah dia, dijemput jamaah. Umur dah 100 dah, 100 lebih dah laku. Suasana saya pergi dah 100. Mata jelas, telinga jelas, boleh bercakap lagi jelas, ingatan kuat, boleh baca lagi firman Allah, hadis Nabi semua. Allah beri rezeki melimpah ruah. Umur 1 tahun masih lagi jadi penasihat beberapa buah bank. Dia antara accountant peringkat negara. Dia zaman-zaman sama seperti Tun Dr. Mahathir. Negara Malaysia hantar ke luar negara. Memang hebat Allah SWT sebut nama Tan Sri Lanka.
Umur dah 100 tahun. Lepas habis ceramah kita makan kan. Dia kata Ustazah makan lah. Kita pun makan sekali dengan isterinya, duduk sekali. Setengah jam sebelum sahur, dia terus berhenti. Dia terus basuh tangan. Dia pun saya minta izin. Dia pun terus rupanya dah ambil wuduk. Rutinnya bukan masa tu, daripada muda isinya tadi. Bahkan staf-staf dia, kalau dia meeting ke apa, orang kena ikut waktu dia. Mesti kena berhenti setengah jam sebelum waktu. Janganlah nak ganggu sebab dia akan buat persiapan 20 minit ke 15 minit ke setengah jam kalau nak waktu ada sebelum solat. Mesti dia duduk atas segala. Zikir dulu, baca Quran dulu. Sebab apa nak buat persiapan ni, nak jumpa Allah kejap lagi. Nak jumpa raja segala raja ni sang pemilik dunia. Lepas tu isi dia kata memang dah faham dah. Kalau dah dekat waktu solat, kita tak boleh nak bincang ke ada apa ke. Sebab ketika itu dia macam dah ada, dah jadi orang lain. Urusan dia dengan Allah. Nak jumpa pemilik dunia ni. Baca, boleh semayang berdiri tegak lagi. Baca pun tak perlu pakai spek lagi. Ingatan hebat. Rezeki anak cucu, Allah jaga pelihara. Allah Akbar. Umur 100 tahun, boleh beri manfaat. Boleh pergi luar negara, terbang sana, terbang sini lagi hadir musyarat. Bahkan orang bukan Islam, hormat dia. Dia kata Ustazah, saya masih jadi CEO dan ni. Bukan apa, sebab saya nak pastikan betul-betul ikut syarah. Yang ini syariah komplain. Sebab apa, mereka-mereka yang bukan Islam ni, kalau boleh, nak juga hanya soalannya luar je nampak Islam tapi yang sebenarnya. Tapi saya akan bertegas dari mana saya hidup, saya akan jadi orang bermanfaat. Dia nasihat anak saya. Dia kata apa? Anak saya itu baru kejapan lelaki. Dia tanya nama siapa? Anak saya jawab Imran. Imran, dengar apa aku cakap. Jadi orang Islam yang terbaik, bukan hanya baik. Jadi orang yang terbaik, the best, bukan hanya baik. Buat apa-apa mesti aim the best. Buat sesuatu mesti target terbaik. Kita nak jadi isteri, alang-alang dah jadi isteri yang terbaik. Alang-alang dah jadi suami yang terbaik. Alang jadi nenek yang terbaik. Macam mana nak jadi nenek yang beri manfaat pada cucu? Kalau arwah ayah saya dah meninggal pada tahun 2018, masa umur 59, mak saya sekarang umur 62, saya umur 1, ya mak saya umur 62. Tak adalah tua sangat kan? Mak. Cuma, atuk ni, kalaulah jumpa cucu, bukan yang pertama ni dibuat beri gula-gula ke, beri mainan ke, beri aspirin. Yang tu pun dibuat juga pada cucu, sayang cucu kan? Tapi yang panggil cucu dengar baca Fatihah. Walaupun sampai dia tengah muka kembar, baru duduk atas kursi salam dengan cucu, nak dengar baca Fatihah. Sebab nak betulkan makhraj suara Fatihah. Nak dengar baca tidurku. Sebab itu anak bila ingat pada atuk, ingat tak Tok Ki tanya suara Fatihah. Bukannya esok-esok cucu tinggal dekat Wan suka beli mainan, Wan suka beli aiskrim, Wan selalu duduk. Benda tu semua adalah bentuk kasih sayang yang sementara dalam bentuk dunia. Apa kasih sayang yang dalam bentuk akhirat? Subhanallah. Itu juga yang selalu saya tanya dalam staf anak-anak. Walaupun benda kecil kita buat dengan terbaik kerana Allah suka. Hadis Nabi, sesungguhnya Allah amat mencintai seseorang itu apabila melakukan sesuatu an yutqan, dia mesti buat sungguh-sungguh. Sebab itu orang perempuan sangat hebat. Kalau dia masak sungguh-sungguh, betul tak? Betul. Padahalnya nak hidangkan suaminya, lepas tu masa hidang tak ada, tak beriuk, angkat beriuk, angkat kuali, sebab kuali kecil kan. Dengan kuali angkat, dengan beriuk angkat. Kita orang perempuan kan, bukan hanya hidang cantik tu, elok tu pada tetamu. Ini bila tetamu datang mau keluar pintu
pinggang yang cantik, pinggang yang elok, pinggang yang mahal, yang dalam almari baru keluar. Betul ke? Macam tu ke sepatutnya? Kalau mak saya daripada sejak kecil memang diajarkan cara hidup ni. Bila nak makan dengan keluarga, mangkuk lauk kena sama, kalau lain dia suruh tukar. Pinggan yang terbaik di rumah, yang paling mahal tu diguna hari-hari. Gelas tak boleh lain ni. Adik-beradik 10 orang, mak ayah, pinggan mak ayah yang terbaik, gelas sama. Saya apa semua sebab 10 orang campur mak ayah jadi 2 orang, jadi 3 orang kena hidup. Ui, jangan susun tu. Pantanglah kalau tak susun elok. Bahkan tak ada beza hidang teramu dengan hidang makan hari-hari. Sampailah bila saya kahwin nikah pun berialah. Maksudnya bukanlah habis masa banyak sangat sebab dia biasa, kita tak biasa. Kalau nak guna set ni, guna set ni, nak guna set ni, set ni. Tapi tak adalah simpan, oh ini keluar masa lama ke tak. Yang terbaik tu yang kita guna hari-hari. Sebab Nabi cakap apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu, yang paling sempurna akhlak di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Orang yang paling melayani ahli keluarga terbaik. Kita ni kalau keluar dengan kawan-kawan ni kan, 2 hari yang dengan kawan-kawan, 3 hari kan main ceria, senyum macam. Ada benda tak menyenangkan pun, it's okay, saya memang pemaaf. Awak tak minta maaf. Mudah memaafkan, begitu begini. 3 hari pun okey, ceria. Sampai kawan ni kagumlah kau ni, aku tengok 3 hari ceria je, tak ada masalah. Tak adalah aku ada masalah, tapi kita kena positif. Tapi kita dengan suami, baru start je jalan memang. Nak pergi berjalan jauh lagi, dah masak dah tak senang. Sebab apa suami pun tadi tu nak sejumpa contoh lah. Maksudnya bukan senang yang kita nak lepaskan, nak berlapang dada. Kita nak macam mana nak mempunyai hati yang okey, tak apa. Bukan senang. Sebab apa kita sangatlah mudah nak menunjukkan emosi marah, gerak suka ke apa dengan pasangan, dengan anak, dengan cucu. Contohlah kan, cucu kawan kita datang bawa cucu. Lepas tu cucu turun tumpahkan air minum atas kapek. Dalam kapek warna cerah. Faham tak? Kita kadang-kadang sebaya yang cucu laga. Jadi kawan keluar cucu, kita tak main lagi kan? Takut nak berbudak. Tak payah nak mama lah. It's okay, never mind. Lepas tu, kita pun ambil kain lah, buka mani je sikit. Lepas tu tahu kata, kau ni sabar lembut kan, tak pernah marah tu dia. Tak ada lah, biasa je. Lepas dah balik semua, cucu kita pula tumpahkan air. Agak-agak jadi macam mana ni dia tu. Tak ada lah cucu sendiri. Mau dicubit. Kan dah cakap minum tak ada buang minum kawan kamu ni. Cucu-cucu tengok ini. Tadi cara mendekat ini. Sekarang nak cara saksa pula kan. Allahu Akbar. Nak sebut apa? Bukan senang nak sabar dengan pasangan. Nak wajah manis dengan pasangan. Kita kalau dengan kawan, pagi sampai petang wajah senyum. Dekat rumah, boleh tak 24 jam senyum? Dia boleh tak? Cuba dekat hari ni. Hari ni memang nak senyum. Pagi sampai tidur. Apa pun berlaku, senyum. Balik nanti kau tengok pinggang tak basuh pun. Kalau nampak kain dekat bergulung pun. Nampak kain tak angkat jantung pun. Sebab kadang tak angkat kain, kita kenapa tak tolong angkat, tak pesan. Tak nak pesan lagi, fikiran sendiri jantung pun. Okey, bukan senang muslimat sekalian. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis ini, seorang wanita itu apabila dia jaga solat, kemudian dia jaga puasa, kemudian dia jaga marwah. Marwah ni termasuk semua lah. Dari sudut aurat,
dari sudut pergaulannya, dari sudut dirinya. Pergaulan ini bukan pergaulan zahir je. Pergaulan di media sosial pun jangan jatuhkan pada orang. Lepas itu yang keempat, apabila dia mentaati suaminya, menghormati suaminya, maka Nabi sebut dia boleh masuk daripada mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk. Allahu Akbar. Wanita ini kalau daripada hadis ini nampak mudah masuk syurga, tetapi wanita juga mudah masuk neraka. Mudah dua-dua. Mudah masuk neraka, mudah masuk syurga. Pernah dengar kan hadis Nabi yang Nabi kata, sekiranya manusia itu dibenarkan sujud pada manusia, maka aku akan minta isteri sujud pada suami. Pernah dengar tak ini? Setuju tak? Kata tak setuju hadis Nabi. Tapi muslimat kita kena faham apa maksud sebenar hadis Nabi ni. Sebab kadang-kadang orang lelaki dia guna hadis ni cara yang salah, saya minta maaf. Dia akan sebut macam ni. Awak tak pernah dengar sampai Nabi kata kalau manusia dia sujud pada manusia, Nabi akan suruh isteri sujud pada suami. Sebenarnya kena tengok sebab bulu-bulu dengan hadis. Apakah sebab diturunkan hadis ini? Sebagaimana kalau firman Allah kena tengok sebab nuzulul Quran, sebab diturunkan Al-Quran. Masya-Allah. Okey. Subhanallah.